Hi, it's me again, Nur Shazwani Safusham. Same host but different destination. Nak tahu saya dekat mana untuk musim kali ni? Jom, kita fast forward. This is a piece of paradise. Hashtag dah sampai Pulau Perhentian. Kalau tanya percutian pulau dalam negara, Perhentian mesti jadi antara top of the list. Bukan hanya pilihan dalam kalangan local traveller, tapi pelancong luar negara pun jadikan pulau ini sebagai destinasi utama mereka. Apa yang saya boleh katakan, mostly yang datang adalah backpackers sebab banyak pilihan chalet budget ada dekat sini. Dalam season terbaru Island Checkpoints kali ini, kami bukan sahaja nak highlight pulau-pulau tetapi juga kehidupan penduduk setempat, budaya, rare dishes serta aktiviti-aktiviti menarik. Berbalik pada episod kali ini, untuk ke Pulau Perhentian, korang boleh naik bot di Jati Kuala Besut ke Pulau Busak. Perjalanan hanya dalam 30 hingga 45 minit tapi bergantung pada cuaca. Selain snorkeling dan bersantai di Long Beach, rata-rata memang nak diving je dekat Pulau Perhentian ni. Dive operator pun memang banyak dan yang penting, semuanya adalah penduduk tempatan. Di pulau ni actually first time tahun 90. Lepas tu keluar masuk dan stay kat Comel 2 years lah. Tahun lepas dengan tahun ni lah. So itulah experience ni. Start diving tahun 90. Instructor baru 15-16 tahun. Dive site banyak. Kata dalam 20 site ada. Dia ada spot favourite, saya ingat ada 3 atau 4 di sini. Okay, baru settle dive dekat 2 tempat di Pulau Perhentian ni. Satu yang first kita orang stop dekat Romantic Beach. Kita pergi tengok coral, tengok reef, visibility 6-7 meter tapi kita orang masuk sampai 8-9 meter. Memang cantik. Lepas tu the second stop kita orang pergi adalah kita orang tengok shipwreck. Oh, yang tu memang satu pengalaman yang baru sebab saya tak pernah lagi. Mula-mula rasa macam seram. Tapi lepas tu rasa macam mesmerize sikit lah sebab tak pernah tengok kan. Lepas tu tengok ikan sekeliling, rasa macam in another world of course. Kita boleh anggap juga apa orang kata prison in paradise, kata penjara dalam syurga kan. Pasal kita tak pergi mana, area ni je. Tapi memang menarik lah kalau nak compare dengan tempat lain, peaceful at the moment lah. Anyway, Pulau Perhentian punya dive is antara spot yang diver have to go. Okey, sebelum sambung diving, kita nak pergi chalet dulu. Kita nak refill oxygen tank, nak check sekali lagi semua peralatan dan yang penting, isi perut dulu. Lepas dive, kalau korang nak balik naik kapal terbang, please make sure ambil flight the next day tau. Pastikan gap antara 18 ke 20 jam untuk berada di darat sebelum flight, okey? Terletak 20 km dari timur laut Kuala Besut, perairan Pulau Perhentian ini digazetkan sebagai taman laut. Ia juga menjadi destinasi penyu spesies agar untuk naik ke darat dan bertelur. Dekat Perhentian ni kan, kalau peak season antara bulan Jun sehinggalah bulan Ogos, kita boleh tengok sehingga 8 ekor ibu penyu yang akan bertelur dalam satu malam. Dan antara badan NGO yang giat melakukan usaha konservasi ini adalah Bubble Dive Resort.
Usaha konservasi yang dijalankan di sini, kami start kumpulkan telur untuk Department of Fishery dan bagi kepada Jabatan Perikanan. Peratusan penetasan agak-agak sekitar 80 hingga 90%. Kami akan rekod nombor telur yang kami tanam ke dalam hatchery. Agak-agak 2 bulan nanti, bila itu anak penyu menetas, kami akan kira anak penyu yang keluar. Terus kami boleh kira itu peratus penetasan. Dan yang telur yang tak menetas, kami akan buka tengok dalam macam mana sebab apa sebab yang tu telur tak menetas. Yang menariknya, penyu-penyu yang deployed dari pantai timur ni, kita pernah track dia berenang ke perairan di Sabah. Semua data tu kita boleh dapatkan dari report Jabatan Perikanan. Ibu-ibu penyu yang datang bertelur dekat pantai Tanjung Tugas ni, dan untuk rekod ada ibu penyu yang datang sampai 11 kali untuk bertelur dekat sini. Nak tahu lebih lanjut? Jom kita tanya Wiki. 2016 kami buat data ID lah, yang itu kami angkat gambar penyu dan kami akan kumpul dan buat katalog satu, dan lepas buat katalog kami boleh ID tu penyu lah. Dan tahun 2018 kami dapat permit dari Jabatan Perikanan untuk buat hatchery. Kalau datang volunteer dekat sini, kami ada experiential program satu lah, yang tu program 6 hari 5 malam. Kami akan tunjuk mereka lah macam mana kami buat ID, kami kumpul tu telur untuk hatchery, kami tengok itu, buat tu data semua, kongsi informasi yang kami dapat dan knowledge yang kami ada. Kami akan kongsikan knowledge kami lah dengan partisipan, dengan volunteer untuk program ini. Banyak lagi aktiviti yang saya nak buat dekat Pulau Perhentian ni. But first, we take a break, okay? Sama-sama kita melangkah, bergembira seisi keluarga. Malaysia penuh panorama indah, berbilang budaya Malaysia. Cuti-cuti Malaysia. Kalau korang bercuti dekat Pulau Perhentian ni, korang tak perlu risau tentang penginapan. Memang banyak, daripada pilihan homestay, chalet, resort, sampailah ke hotel 5 bintang tau. Penduduk lebih kurang 2,000 lebih. 2,400. 2,400. Aktiviti ni dalam 90% tu terlibat dalam kegiatan pelancongan. Penduduk kampung, ada yang kerja kat chalet, kat resort, yang ada pengusaha chalet kat kampung sini sendiri, pemandu boat semua mereka pelancongan. Dekat sini, saya menginap di Mama Chalet dekat Pulau Besar dengan pemandangan sea view. Perfect view dekat sini adalah bila korang brisk walk dari jati. Framing dia literally facing Bukit Pulau Kecil. By the way, Mama Chalet ni berkonsepkan Malay wooden house dan siap ada balcony lagi untuk berehat. Kalau nak santai-santai depan chalet, ada hammock. Redup sebab ada pokok kelapa. Best lah dengan bayu laut lagi kan? Dekat sini ada 4 jenis bilik, iaitu family room, deluxe sea view, deluxe garden view dan standard garden. Antara penginapan lain yang korang boleh cuba dekat sini termasuk The Barat Perhentian, Coral View Island Resort, Alunan Resort, Sharvilla Island Resort dan Arwana Perhentian Resort. On to the next agenda, saya nak pergi snorkeling. Disebabkan kawasan ini merupakan taman laut, persekitaran ekosistem marin dekat sini memang terjaga. Korang boleh nampak ikan jerung dekat Shark Point, ikan-ikan tropikal lain dan penyu masa korang snorkeling. Okey, dekat Pulau Perhentian ni banyak snorkeling point yang korang boleh visit, termasuklah dekat Pulau Rawa yang kita pergi tadi. Dan salah satu tempat yang must visit, wajib adalah Pulau Serenggih untuk tengok coral dan ikan-ikan yang cantik. Jom!
Okay, kita orang baru settle snorkeling dekat Pulau Serenggeh. Tak dalam pun, boleh tengok je coral dia, ikan pun macam-macam, cantik. Executive producer saya, macam mana? Best tak? Best tak? Cantik lah. Coral kat sini antara yang tercantik. Dan kalau tengok belakang saya, background ni pun Instagrammable spot. Boleh ambil gambar. Pulau Perhentian ni memang sangat cantik dan apa yang saya boleh katakan, ia sangat terjaga tau. Antara sustainability effort diorang buat termasuk pembersihan pantai dan antara NGO yang aktif dalam usaha ini adalah Ecotier. Diorang pun ada buat pembersihan sisa dalam laut termasuk ghost net. Kalau kena kira ni dari segi Ecotier tu salah satu dia NGO yang banyak membantu kami dari segi minda budak-budak sekolah macam mana nak jaga kebersihan pulau ni, dan dia ada sediakan tempat tong-tong sampah, asingkan dari plastik apa semua kan. Sebelum kita teruskan island hopping, saya nak singgah dulu dekat satu tempat. Okey, sebenarnya latar Brani ni kan dia ada cerita eksentrik je lah. Tapi saya nak highlight dekat sini mostly pelancong akan datang untuk bilas badan mereka dengan air, mata air yang sejuk ni. Lepas snorkeling, bilas badan. Mungkin tak ada pintu ada mesti kedai makan sikit kan. Boleh lah lepak-lepak petang. Tak nak lama-lama sebab kita nak teruskan visit pulau ke pulau. Let's go! Masjid Ar-Rahman Pulau Perhentian atau dikenali Masjid Terapung merupakan salah satu tempat ikonik untuk dilawati. Saya pun datang sini naik bot tau. Masjid ni juga satu-satunya masjid terapung di Asia Tenggara yang dibina di atas laut kristal biru. Dan disebabkan ia menjadi salah satu lokasi tarikan dekat sini, pihak pengurusan masjid turut memberi khidmat MTG atau Mosque Tour Guide untuk para pelancong. Okey, sebelum kita nak tutup aktiviti hari kedua ni, saya nak stargazing dekat Jetty Deparat. See you tomorrow! Welcome to Pulau Perhentian! Now is the time for hiking. The most iconic view dekat Perhentian, kita akan ke Kincir Angin. Kalau korang naik ke bukit ni, akses trail dia adalah di Long Beach. Level trekking beginilah dan sesuai untuk aktiviti bersama keluarga. Dekat bukit ni, ada tinggalan stesen jarakuasa hybrid pertama di Asia yang sebelum ni digunakan untuk menjana bekal elektrik bagi kegunaan penduduk di Pulau Perhentian. Naik dia macam susah sikit, tapi it's all worth it sebab this magnificent view. Cantik sangat. Tengok sendiri korang tengok sendiri lautan biru ni, macam-macam colour biru ada, soft turquoise, baby blue, dark blue dekat depan sikit. 25 minit hiking tu tak rasa sebab view dia lawa sangat.
Okey, macam-macam ada aktiviti kita buat dekat Kampung Nelayan Pulau Perhentian ni. Tapi sekarang ni, satu lagi aktiviti menarik yang kita nak buat adalah kita nak belajar macam mana nak masak makanan tradisional dekat sini. Antara yang popularnya mestilah nasi dagang, ada telur kobis dan juga pemanis mulut iaitu kuih berono. Tapi sekarang saya nak belajar masak telur kobis dulu dengan Cik Ma. Assalamualaikum Cik Ma, apa khabar? Ramuannya apa Cik Ma? Tepung gandum. Ini kita nampak telur. Ikan ni dah direbus dulu. Ikan apa Cik Ma? Ikan sardin. Okey, sayurnya mestilah ada kobis. Kangkung dengan kubis. Okey, macam mana nak buat ni Cik Ma? Ini Cik Ma ni buat roti canai ke buat telur kobis Cik Ma? Kena tembak macam Macam canai juga lah. Kalau tak ni tak cantik lah. Okey. Tak jadilah. Nampak sedap. Prosesnya agak rumit sikit. Bahan-bahannya pula adalah sardin yang dah direbus. Lepas tu ada sayur-sayur, kobis, kangkung. Ikutlah ikan nak pakai apa pun boleh. Proses yang kita tunggu-tunggu adalah nak rasa. Ini hasil tangan Cik Ma. Kasih tangan saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini macam lebih kurang macam makan kari pap. Tapi ada sayur-sayur lah dalam tu. Sedap. Sesuai minum petang. Ada kopi. Kita bubur dapat anda tu. Dengan kelapa kita kukuh, lubuh garis sikit. 2 cawang air, 1 cawang kuih sagu Gula pun 1 cawang masukkan sagu sagu tu bubur sikit je pewarna. Okey, kacau. Kita taruh je adik ni. Kalau boleh pekat sikit Ini cair sikit tapi tak apa sebab kita kukuh Kita kukuh balik. Okey, ni kelapa yang kita dah kukus tadi. Kak Umi dah kukuslah tadi. Kelapa dan juga garam sikit. Taruh garam sikit. Lepas tu kita kukus sekejap untuk disalutkan dengan kuih beronok kita. Kita keluarkan dalam acuan Acuan kita letak je kat situ, kita golek-golek. Kita pun aturlah kat sini. Okey. Masanya kita nak rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Okey, manis. Cukup rasa. Okey. Tak manis sangat. Ya. Tak masin sangat juga. Sedap. Makan bagi-bagi. Dengan air santai. teo. Suam. Sedap. Hari ni kita nak buat nasi daging. Nasi daging ni sinonida dengan orang rakyat Terengganu ni, makanan tradisional lah. Cara-cara lah Dan. Ni beras wangi. Ni beras pulut. Dia kena campur dulu ni. Okey. Lepas tu dia kena rendam selama 5 jam. Lepas tu barulah kita steam, kita kukuh lah. Untuk 30 minit. Kukus saya pertama ni 30 minit. Okey. Lepas tu kita bila masak 30 minit kita kena arum menggunakan santan dengan garam. Kita arum, dimasukkan pula dengan halba. Lepas tu kita kukuh balik selama 20 minit. Untuk kuah pula, kita gunakan ikan tokor, ikan ayo. Di sini panggil ikan ayo. Ikan ayo. Ikan ayo kita Terengganu panggil ikan ayo. Ikan ni kena rebus dulu dengan asam keping dan garam. Lepas tu kita akan masukkan santan. Bila santan ni didih, kita masukkan bahan-bahan dia ni lah, dikisar lah. Semua dah mendidih tu kita masuk semua bahan-bahan ni. Kita masuk ikan. Dan last sekali kita masuk cili lah. Hasilnya maka terjadilah ini dia nasi dagang.
Saya dengar cerita juga kan, penduduk di kampung nelayan Pulau Perhentian ni petang-petang mereka suka melakukan latihan di K Barat dan pastinya ia adalah sebahagian daripada cara mereka untuk menghidupkan lagi seni kebudayaan di kampung ini. Petang-petang ni dah healing-healing, tengok pantai. Apa kata kita ikut ataupun kita join latihan di K Barat mereka? Nak ikut tak? Mesti korang nak ikut kan? Jom! Kita ada di K Barat, permainan tradisional pun masih ada kat sini. Masih wujud lagi dan kita sentiasa menghidupkan suasana kebudayaan sini. Kalau dari segi di K Barat, keunikan dia tu di pantai timur ni sama je kan. Tapi yang unik dia di sini, penduduk pulau sendiri yang mengendalikan di K Barat tu. Itu yang unik ni, tanpa ada orang luar yang datang. Selain muzik dan gendang yang diorang mainkan, tukang karut boleh dikatakan nyawa bagi sesebuah persembahan. Best tukang karut tu, bestlah juga persembahan di Kenya. Dia DK ni minat tu daripada kecil lagi. Sebab orang kata seni kan. Seni ni dia lahir daripada individu lah. DK ni kita minat bila kita dapat duduk macam ni, dapat kumpul anak-anak muda pelatihan. Biasanya tukang karut ni dia spontan. Dia kena bangun diri. Dia sambil balas pantun. Dia 2 orang. Tukang karut ni dia 2 orang. Lepas tu lagu yang dia main pun banyak rentak dan banyak tempo. Untuk pergi satu lokasi ke lokasi yang lain, di perhentian ni kita perlu naik bot laju atau dipanggil taksi oleh penduduk setempat. Dan untuk malam terakhir ni, saya nak ke Long Beach, santai-santai sambil menunggu fire performance kejap lagi. Okey, kalau korang nak ke Long Beach kan, korang boleh naik taksi boat ni. Pada belah petang harga dia RM15 seorang. Tapi kalau lepas pukul 7 petang, harga dia RM30 seorang. Jadi kalau nak jimat sikit, bolehlah bergerak lebih awal. Sebab dekat Long Beach kan, macam-macam aktiviti boleh buat dekat sana. Ada bola tampar pantai, boleh snorkeling depan pantai. Dan kalau nak tengok sunset pada waktu petang, boleh pergi hiking juga tau. Okey, sementara menunggu, saya nak isi perut dulu. Fire performance dekat sini akan mula pukul 10 malam tau. Kira macam penutup aktiviti the whole day korang dekat pulau. Fire player dekat sini memang semua terlatih, so don't worry. Dan semua koreografi diorang develop sendiri, termasuk acrobatic move, cakul, sparkle, girl on fire dan beberapa lagi persembahan. It's a really nice performance. I really like to see different people do the fire show, and I think it's magical because I never have seen this before. To be honest, I like the last part where all of them gathered and play with fire. It was amazing. I think the first word that comes up in mind is magical. Okey, Korean show untuk hari ni kita buat basically just simple show. Fire dancers, fire performance kita tak banyak hari ni. Kita belum full out, kita tak banyak play on pada kita punya effects dan choreo yang banyak sangat, yang heavy. Kita akan be full power. Kita akan with each song kita tak akan putus untuk bagi crowd ceria dan kita tak akan putus bagi crowd untuk clap dia punya tangan, bagi energy pada all of the crowd ni. Sebab kalau kita putus je, the moment kita buat announcement, the moment kita stopkan lagu, dia dah lari mood pada orang. So kita just until the end. Katakan show tu sejam setengah, it will be non-stop. Kita more into crowd interactions. Tak adalah main untuk suka-suka diri sendiri dan kita more into be like a professional fire performance. Kita bukannya main kat Perhentian saja, tapi kita main dekat luar juga. So Perhentian is our platform untuk kita punya marketing. Kalau kita tengok memang all out, kita akan bagi semua apa yang kita ada with all effects yang kita ada. Kalau on fire, kita ada rain on fire, kita ada macam-macam lagi. All the pyro semua kita ada. Untuk semua yang datang Pulau Perhentian, jangan lupa datang
korang cari kami, Flow Jobs, dan juga follow kami di Facebook, Instagram dan juga TikTok @flow.jobs. FLOW.jobs. Thank you. Dan Fire Performance is a perfect closing for this trip. Dan lepas 3 hari, apa yang boleh saya katakan adalah Pulau Perhentian is a must place for you guys to visit sebab especially bagi korang yang nak diving sebab dekat sini aset marinnya dijaga dan Pulau Perhentian I will definitely come back. Dan kalau anda datang ke Pulau Perhentian ni jangan lupa kongsikan foto-foto dan juga video-video yang menarik di semua laman media sosial anda menggunakan hashtag dah sampai Pulau Perhentian. Because you know why? Pulau Perhentian is top notch. Area pantai dia memang bersih, ekosistem kehidupan meri dia pun memang terjaga. I literally had a good time there. Warna-warni di ibu kota, hijau gunung biru luas lautan, lagakan memori bersama, terokai keindahan Malaysia. Cuti-cuti Malaysia.